Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan fokus kepada tajuk pembelajaran kita unit 4.4 kaedah latihan fizikal dalam mata pelajaran sains sukan. Dalam tajuk ini saya akan fokuskan pada dua standard pembelajaran iaitu 4.41 menyenarai latihan yang untuk meningkatkan kecekapan sistem tenaga aerobik dan anaerobik, dan juga 4.42 menyenarai latihan yang meningkatkan kecekapan sistem otot rangka. Kita tengok kaedah latihan fizikal. Kaedah latihan fizikal dia terdiri daripada kaedah latihan aerobik dan juga anaerobik. Kita pergi kepada kaedah latihan aerobik dahulu. Kaedah ini juga dikenali sebagai latihan kardiovaskular. Seperti yang awak tahu, kardiovaskular ni berkaitan dengan peredaran darah. Seterusnya, sistem tenaga aerobik adalah bermaksud tenaga iaitu ATP dihasilkan dengan kehadiran oksigen. Maksudnya sistem ini, kalau kita gunakan tenaga aerobik ni, dia akan menghasilkan tenaga dengan adanya kehadiran oksigen. Seterusnya, namun kadar penghasilan tenaga ini adalah perlahan. Maksud perlahan ni adalah berintensiti rendah. Seterusnya, sistem tenaga dominan yang digunakan oleh tubuh badan untuk melakukan aktiviti secara fizikal adalah berpanjangan. Maksudnya tenaga ni kita boleh guna dengan kadar yang lama. Kita tengok contoh latihan yang terdapat dalam sistem latihan aerobik ni. Yang pertama kita ada latihan jarak jauh perlahan ataupun long slow distance. Yang kedua kita ada latihan jeda jarak jauh, dan yang ketiga kita ada fartlek. Tapi dekat sini saya senaraikan 3 saja. Kalau awak cek balik dalam buku kita ada 4 iaitu last sekali iaitu latihan piramid. Boleh tengok dekat muka surat 44 dalam buku sains sukan. Kita tengok yang pertama dahulu. Latihan jarak jauh perlahan. Latihan ini dipraktikkan oleh pelari jarak jauh ataupun maraton ataupun renang. Boleh juga melibatkan dengan latihan seperti berbasikal. Kita tengok dia punya seterusnya. Objektif dia adalah untuk membina kecergasan kardiorespiratori dan meningkatkan daya tahan aerobik. Jadi siapa yang selalu buat aktiviti maraton, renang, dia akan mendapat daya tahan aerobik yang tinggi. Dan seterusnya, penekanan pada tempoh masa larian bukan pada kelajuan. Sebab tu awak tengok kalau maraton ke, dia pelari jarak jauh ni dia tidak akan melakukan pecutan. Dia akan maintain jogging ataupun slow jog dengan kelajuan, tetapi bukan kelajuan tetapi menggunakan masa yang lama lah, seperti 30 ataupun 60 minit. Dan biasanya dia digunakan pada awal musim persediaan umum. Contohnya kalau ada seorang tu ahli sukan, dia melibatkan tak kira lah sukan olahraga atau sebagainya, biasanya pada fasa awal ni dia akan menggunakan tenaga aerobik dengan menggunakan latihan jarak jauh perlahan. Seterusnya. Fartlek. Kita ada latihan fartlek. Latihan fartlek ni dia adalah speed play, iaitu latihan mempelbagaikan kelajuan. Kalau siapa yang suka merentas desa ni, ini fartlek lah ni boleh digunakan. Iaitu tujuan dia meningkatkan daya tahan kardiovaskular dan daya tahan otot. Kaedah larian dia adalah larian di tepi pantai, lereng-lereng bukit, balapan ataupun di kawasan lapang, kawasan luar bandar dengan keadaan permukaan tanah yang tinggi atau rendah. Jadi untuk larian ni dia bukan larian yang tanah dia rata. Dia boleh jadi larian tu turun bukit, naik bukit, ataupun dia ada kawasan yang berlopak dan sebagainya lah, untuk meningkatkan kadar kardiovaskular dia. Dan last sekali adalah fasa dia digunakan pada penghujung musim persediaan umum dan persediaan khusus. Ni kalau awak belajar tajuk fasa persediaan tu, kita ada umum, kita ada khusus. Yang untuk umum tu untuk semualah. Dan kalau untuk khusus tu untuk spesifik sukan yang dia masuk. Kita tengok seterusnya.
Okey, aktiviti farlek. Ni contoh dia. Yang pertama sekali dia menaiki bukit. Lepas tu dia buat terus dengan pecutan. Okey, dan dia berjalan pula. Berjalan perlahan lah. Dan dia buat slow jogging. Dia buat pecutan balik dan dia jogging semula dan seterusnya menaiki bukit. Ini adalah contoh aktiviti farlek. Okey, seterusnya kita ada latihan jeda. Okey, latihan jeda yang dimaksudkan ni adalah jeda jarak jauh lah. Kenapa jarak jauh? Sebab dia melibatkan aerobik. Okey, kaedah latihan saintifik yang mempunyai jeda kerja dan jeda rehat. Maksudnya kalau dalam latihan ni, dia ada aktiviti, kecergasan dan lepas tu dia ada rehat. Tujuan dia untuk meningkatkan daya tahan otot dan daya tahan kardiovaskular. Dan keduanya, meningkatkan ketangkasan, fleksibiliti, koordinasi, kekuatan dan juga kelajuan. Boleh dijalankan secara berulang-ulang dan terdapat masa rehat di setiap ulangan. Okey, contohnya latihan ni adalah latihan fartlek lah dengan latihan piramid. Dia merangkumi lah dia punya latihan jeda jarak jauh ni. Okey, seterusnya kita masuk kepada latihan anaerobik. Okey, untuk latihan yang terakhir yang tak masuk tu saya tak masukkan adalah latihan piramid. Okey, latihan piramid awak boleh rujuk sendirilah dia punya penerangan dia. Simple saja. Okey, saya nak fokus terus kepada kaedah latihan anaerobik. Okey, anaerobik adalah kaedah latihan yang berupaya meningkatkan kapasiti anaerobik, iaitu keupayaan untuk bekerja dengan cekap dan berkesan tanpa oksigen. Beza dengan aerobik. Aerobik tadi kita pakai oksigen, tetapi yang anaerobik ni kita guna tanpa oksigen. Okey, yang seterusnya, sistem tenaga anaerobik ni digunakan untuk melakukan aktiviti yang laju dan pantas pada intensiti yang tinggi. Beza dengan aerobik, dia intensiti dia rendah, perlahan. Tapi yang anaerobik ni kita gunakan intensiti yang sangat tinggi. Okey, seterusnya terdapat kelemahan dalam sistem anaerobik ni, di mana kelemahan sistem tenaga anaerobik ini ialah pengumpulan asid laktik. Di mana asid laktik ni dalam sel otot dan salur darah yang akan merincatkan penguncupan otot dan menyebabkan kelesuan sekiranya tidak diurai. Contohnya orang yang melakukan larian pecut 100 meter. Sampai di penghujung dia akan rasa kepenatan dan itulah timbulnya asid laktik. Okey. Alright, kita tengok latihan anaerobik adalah untuk meningkatkan komponen-komponen kecergasan seperti iaitu ada ke atas lah, kelajuan, ketangkasan, daya tahan otot, kuasa dan kekuatan otot. Okey, kita tengok kaedah latihan anaerobik. Okey. Kalau awak ikut dalam buku, kaedah anaerobik ni dia ada banyak. Dia ada jeda jarak dekat. Okey, dia ada latihan daya untuk kelajuan, latihan meningkatkan kecekapan sistem otot rangka, latihan pilometrik, dan juga lain-lain lagi lah. Jadi saya dekat dalam sini saya fokuskan pada 2 saja latihan. Yang lain awak boleh rujuk sendiri dalam buku nanti. Saya akan bagi tugasan. Okey, iaitu latihan lita dan latihan bebanan. Okey, latihan lita. Latihan lita ni yang pertama sekali kita kena tahu latihan lita ni diperkenalkan oleh di University Leeds, England, oleh R.E. Morgan dan C.T. Anderson. Okey, iaitu kaedah yang berasaskan masa dan jenis aktiviti yang ditetapkan pada stesen-stesen tertentu. Maksudnya latihan lita ni dia ada beberapa stesen yang awak kena laksanakan. Setiap stesen tu awak kena melakukan aktiviti regangan. Okey, kita tengok seterusnya. Objektif adalah untuk meningkatkan tahap komponen kecergasan. Okey, jarak antara stesen adalah 5 hingga 15 stesen. Kebiasaannya kita tengok orang buat 6 atau 8 lah stesen. Dan aktiviti yang boleh dilakukan adalah burpee, lari ulang-alik, calisthenics, lompat lutut ke dada, letakkan tubi, mendayung dan bangkit tubi. Ada banyak lagi lah. Bumping pun boleh, mendagu, naik turun baku. Okey, kita seterusnya kita tengok. Ini contoh aktiviti lita, 6 stesen 5 stesen. Yang pertama digunakan burpee. Okey, yang kedua lari ulang-alik, yang ketiga skipping, yang keempat bangkit tubi dan yang kelima lari zigzag.
Okey, kalau awak tengok dekat sini, sebenarnya contoh ni adalah contoh yang lama. Dia ada yang terbaru dan juga perlu dibaiki lah sebenarnya contoh ni. Kenapa, apa masalah dengan contoh ni yang tak boleh digunakan? Siapa boleh bagi tahu saya? Apa? Ya, betul. Penggunaan otot yang berulangan. Contohnya burpee, lari ulang-alik, skipping. Itu semua melibatkan otot kaki. Jadi untuk latihan lita ni, kita sepatutnya kita kena bertukar-tukar otot kerana kita nak mengelakkan kelesuan pada otot tersebut. Kalau contohnya kita first kali kita buat burpee boleh. Tetapi yang kedua kita buat benda lain lah. Contohnya menggunakan pinggang pula kita buat bangkit tubi. Session yang ketiga kita boleh buat yang tangan pula. Contohnya kita buat mendagu ataupun kita buat bumping. Yang keempat kita boleh buat lari pula, lari ulang-alik, pergi kepada kaki. Dan yang kelima kita boleh buat tangan balik semula, kita buat bumping secara belakang dan sebagainya lah. Itu adalah contoh contoh yang boleh direka lah. Okey, seterusnya latihan bebanan. Okey, latihan bebanan ni dia terbahagi kepada 3 lah. Jadi kita akan masuk. Okey, latihan bebanan ni apa? Okey, latihan bebanan ni adalah program latihan yang berpusatkan dengan penggunaan dumbbell, barbell dengan mesin gym. Okey, objektif dia adalah meningkatkan kekuatan kuasa dan daya tahan otot. Dan juga latihan bebanan melibatkan pengucupan otot secara isometrik, isotonik. Isokinetik kita dah tak digunakan lagi dalam KSSM yang baru. Okey, jadi latihan isometrik kita tengoklah. Contohnya daya yang terhasil tetapi ukuran otot tidak berubah dan pengucupan otot secara statik. Okey, ini saya tak nak masuk kerana ini tajuk yang dah kita belajar masa tingkatan 4 tu. Dan kita skip saja isotonik bersama. Okey, itu sahaja. Okey, jadi untuk seterusnya tugasan awak adalah nanti balik rumah tolong rujuk, minta maaf bukan balik rumah. Awak memang dekat rumah lah sebab kita sekarang PDPR di rumah. Jadi untuk tugasan awak ni adalah awak boleh rujuk buku teks buku surat 42 hingga 53. Awak boleh baca kat situ dan nanti saya akan sharekan tugasan awak di dalam grup WhatsApp. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.